Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat datang kepada semua murid-murid, khususnya murid-murid tahun 5 yang akan mengambil peperiksaan ataupun ujian penilaian kelas kafah UPKK tahun 2022. Ya, insya-Allah. Yang dihormati juga guru-guru yang mungkin sama-sama menonton video pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih khususnya guru-guru tahun 5, guru-guru seni khot dan semua murid-murid yang sama-sama menonton video pembelajaran ini. Alhamdulillah, insya-Allah pada video kali ini bersama dengan Ustaz Syahir bin Muhammad Amin yang akan berkongsikan berkaitan dengan pembelajaran seni khot, ya, bagaimanakah cara untuk kita menjawab soalan UPKK khususnya mata pelajaran seni khot. Dan di dalam bingkil ini, video ini Ustaz akan terangkan bagaimana cara untuk kita menjawab, bagaimana konsep pemarkahan dan juga peralatan yang perlu kita sediakan sebelum kita menulis, ya, menulis khot, insya-Allah. Kepada yang baru, mungkin ada murid-murid ataupun guru-guru yang baru mengikuti channel Ustaz Syahir, ya, insya-Allah boleh tekan di butang subscribe di bawah. Mana yang belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe supaya murid-murid semua dapat mengikuti video-video ataupun pembelajaran yang akan Ustaz muat naik, ya, dari semasa ke semasa untuk pembelajaran seni khot khususnya, ya, insya-Allah. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua para penonton, semua murid-murid dan semua guru-guru yang sudi subscribe, komen, like dan share video pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, ya, insya-Allah. Baik. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Ustaz harapkan pada perbincangan video pada kali ini berkaitan dengan subjek mata pelajaran seni khot UPKK, ya, insya-Allah. Apa yang Ustaz harapkan kamu dapat, ya, kamu dapat dan kamu tahu cara menjawab soalan, khususnya soalan mata pelajaran seni khot. Iaitu yang pertama. Yang kedua, kamu tahu apakah peralatan-peralatan yang sepatutnya kamu sediakan sebelum kamu menjawab soalan seni khot, ya, dan kemudian kamu faham dan kamu maklum berkaitan dengan pemarkahan soalan mata pelajaran seni khot, kerana mata pelajaran seni khot ini dia adalah gabungan dengan mata pelajaran jawi, ya. Baik, kita akan lihat di sini. Ustaz bawakan di sini contoh soalan tahun 2021, dan mungkin ada sebahagian murid yang dah pernah didedahkan oleh guru-guru di sekolah berkaitan dengan soalan ini, tetapi untuk murid-murid yang mungkin baru tahu ataupun baru maklum ataupun baru nampak, kan, bagaimana kertas soalannya, jadi ini adalah muka surat depan dia, ya. Muka depan di mana di sini dia minta kamu akan isikanlah nombor kad pengenalan dan angka giliran. Dan kemudian pastikan kamu mendapat soalan jawi dan khot, ya, jawi dan khot. Dia jawi dan khot dia bergabung, ya, dia adalah satu kertas peperiksaan, ya. Baik, kemudian kita lihat terus kepada pemarkahan.
Okey, kalau dilihat di sini, konsep pemarkahan yang dinilai di sini ada dua mata pelajaran, iaitu Jawi dan Hot. Kita tengok di bahagian A. Bahagian A adalah mata pelajaran Jawi, 70 markah. Bahagian B adalah mata pelajaran seni Hot, sebanyak 30 markah. Jadi murid-murid semua, jika murid-murid menjawab soalan Jawi 70 markah dengan betul semua pun, masih lagi belum dapat mencapai grade A, ya. Jadi soalan untuk mata pelajaran seni Hot mestilah dijawab dengan baik, supaya semua murid-murid dapat, semua calon dapat markah yang baiklah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kamu dapat 70 markah penuh, kamu belum lagi dapat A. Jadi sekurang-kurangnya kalau kamu dapat penuh 70, sekurang-kurangnya bahagian B Hot ini kamu dapat 10, dapat 80, dapat grade A. Kan? Jadi kalau boleh kita minta lebih lah. Kan? Kamu kena usaha lebih supaya di bahagian B ini, pelajaran seni Hot ini, markahnya dapat menampung bahagian A. Dan mungkin bahagian A kamu tak mencapai tahap yang sesuai ataupun yang cemerlang, kan. Jadi bahagian B ini adalah salah satu bonus lah bagi Ustaz nampak di sini, sebabnya soalan Hot ini dia tak susah, ya. Dia mudah, dia tak susah, dan tidak semua bahagian dia perlu dijawab dengan menggunakan pensel Hot. Ya, ada menggunakan pensel biasa dan ada yang menggunakan pensel Hot. Jadi itu bahagian pertama yang Ustaz nak terangkan, iaitu saya harapkan semua murid-murid maklum berkaitan dengan konsep pemarkahan, ya. Sebabnya Ustaz kena terangkan, ada sebahagian murid-murid dia tidak ambil kisah pun yang Hot, sebab dia kata dia nak tumpukan yang bahagian Jawi. Ya, betul, bagus. Tapi kamu kena ingat, kalau kamu buat ataupun kamu jawab soalan Jawi tanpa kamu menjawab soalan Hot, jadi markah di situ kalau betul semua pun kamu dapat 70/100. Itu masih lagi belum mencapai target, iaitu skor A, ya, grade A lah dalam UPKK mata pelajaran Jawi dan Hot, ya. Jadi kamu kena menguasai, kena cuba dapatkan bahagian A semaksimum yang boleh dan bahagian B semaksimum yang boleh markah. Ya, jadi apabila dia digabungkan dan dia akan dapat markah yang cemerlang lah, ya, nanti insya-Allah. Baik, masa menjawab untuk kertas soalan Jawi dan Hot adalah 1 jam 30 minit, ya. Jadi pandai-pandai kamu untuk uruskan masa untuk menjawab soalan Jawi dan soalan Hot, ya. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman Ustaz menjaga peperiksaan di beberapa buah sekolah sebelum ini, biasanya tak sampai 1 jam pun dah siap dah, kan. Tak sampai 1 jam, pelajar-pelajar ni dah siap dah Jawi dan Hot. Jadi bila kita lihat semula, kita tengok banyak kesilapan dah, ya, dalam segi penulisan. Ada yang tulis Hot tanpa menggunakan pensel Hot, ada yang jawab secara cincai, ada yang conteng, ada yang tak jawab, dan macam-macam lah, ya. Jadi Ustaz harapkan penerangan berkaitan dengan soalan Jawi dan Hot, yang khususnya Ustaz nak terangkan pada video Ustaz pada kali ini, iaitu pelajaran mata pelajaran seni Hot, kamu dapat menjawab dengan baik, ya, insya-Allah. Baik murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada bahagian B, iaitu Hot, ya. Bahagian A Jawi, bahagian B Hot. Di sini dia tulis soalan 46 hingga soalan 50, 10 markah. Bermaksud soalan yang ini 46 sehingga 50, markahnya adalah 10 markah. Sesuaikan jenis Hot dengan betul. Ya, dia tidak minta kamu tulis. Walaupun ini soalan Hot,
Tetapi dia tidak minta kamu tulis hot pada soalan 46 hingga 50. Dia minta kamu suaikan sahaja. Ya, dia minta kamu suaikan, padankan. Gunakan pembaris. Ya, pastikan menggunakan pembaris untuk menggaris jawapan di sini. Baik, soalan hot, kita melibatkan 3 jenis hot sahaja, iaitu hot nasah, hot rikaah dan hot sulus. Ya, tidak melibatkan hot jenis-jenis hot yang lain. Baik. Jadi apa yang perlu kamu buat, sebenarnya soalan ini soalan mudah tetapi dia ada perangkap, ya. Jadi kita perlu lihat, kamu kena lihat dengan teliti, kamu kena pastikan betul-betul. Kamu kena tengok dengan baik. Jangan kita tengok sekali terus tanda. Sebabnya di sini dia mudah untuk kita buat kesilapan. Tetapi kamu kena ingat, 70 markah, contoh Jawi kamu dah yakin boleh dapat 70. Kalau kamu dapat jawab soalan ini, 10 markah dalam tangan. Kan? Jadi soalan ini mudah. Kalau kita menulis, belum tentu lagi kita dapat tulis dengan baik. Tetapi soalan 46 hingga 50 ini jumlahnya adalah 10 markah dan soalannya mudah tetapi perlu berhati-hati. Ya, perlu berhati-hati. Contohnya di sini soalan 46. Hamba Allah. Jadi kamu perlu gariskan jawapannya di mana. Okey, kita tengok di sini hamba Allah hot rikaah. Jadi tolong jangan tanda macam ini. Okey, pastikan kamu menggunakan pembaris. Boleh, pastikan bawa pembaris. Bawa pembaris dan garis dengan baik ataupun garis dengan betul, ya. Yang macam ini kita tak nak, ya. Pastikan kamu tidak menggaris bentuk yang macam ini sebabnya untuk memudahkan pemeriksaan, ya. Jadi kita garis guna pembaris, tarik daripada sini jawapan dia. Baik. Soalan yang biasanya pelajar-pelajar akan keliru, iaitu apabila soalan berbentuk hot nasah ataupun hot sulus. Jadi di dalam video Ustaz pada kali ini, Ustaz tumpukan kepada teknik menjawab. Ya. Jadi Ustaz yakin guru-guru di sekolah ataupun guru-guru kamu semua dah ajar, ya, macam mana bentuk hot rikaah dan bagaimana bentuk hot nasah ataupun hot sulus. Bagi murid-murid yang belum lagi, mungkin ada lagi yang keliru, hot nasah macam mana, hot sulus macam mana, hot rikaah macam mana, murid-murid boleh tonton video-video yang Ustaz ada, yang Ustaz buat untuk kamu lihat ataupun kamu tonton untuk kamu belajar. Ya, dalam channel Ustaz ada banyak video-video pembelajaran seni hot, huruf tunggal, huruf bersambung dan sebagainya. Kamu boleh tengoklah, ya. Kamu boleh belajar di situ. Sedikit perkongsian daripada Ustaz, tetapi tulisan kamu tu perlu disemak oleh guru kamu sendiri, ya. Jadi kalau kamu belajar melalui YouTube ataupun video mana-mana, tulisan kamu perlu disemak oleh guru. Ya, baik, kita tengok di sini soalan yang 47. Barisan hadapan, ya. Kalau hot nasah dia ada beza dengan hot sulus. Kalau kita lihat di sini hot sulus ni dia, kalau kamu nampak di sini, ya, dia ada bentuk tajam-tajam ni, kan, kepala. Dia ada kepala ataupun bentuknya tajam-tajam. Nanti dalam penulisan Ustaz akan tunjukkan lebih mendalam sikitlah, ya. Baik. Jadi di sini 47 contoh kita nak gariskan hot nasah. Jadi tolong guna sekali lagi Ustaz ingatkan, tolong guna pembaris. Nombor 48 buku nota hot sulus, kita garis. Okey. Nombor 49. Sekali tengok macam hot nasah, sekali tengok macam, 2 kali tengok macam hot sulus, 3 kali tengok macam hot nasah. Ada yang keliru, ada yang boleh jawab, ada yang ini hot apa kan? Jadi
asas untuk kamu kenal seni hot, kamu kena tengok di sini ya. Yang pertama kita lihat, kalau macam Ustaz sebut tadi, kalau hot sulus tu dia ada kepala-kepala lah, bentuk-bentuk dia tajam kan. Kalau ain macam huruf pengalaman ni kan. Nga ni di tengah ni, kalau hot nasah dia tertutup. Kalau hot sulus dia akan terbuka ataupun dia akan nampak dia punya lubang tengah tu. Yang ini. Kalau pengalaman ni, yang ni luas pengalaman, ini adalah hot nasah. Okey, kita garis. Pastikan menggunakan pembaris. Sekali lagi Ustaz ingatkan, cermin mata ya. Hot nasah. Jadi kita gariskan. Okey, baik. Hot nasah dan hot sulus dia lebih kurang sama. Jadi kamu perlu berhati-hati, kamu perlu menilai, kamu perlu tengok, kamu perlu berhati-hati untuk menjawab ya. Sebab kalau 10 soalan yang mudah ini kamu jawab salah ya, kamu tidak dapat jawab dengan betul, kamu tidak dapat jawab dengan baik, jadi rugilah ya. Sebabnya ini soalan yang mudah, dia tidak perlu kamu menulis hot, kamu cuma garis saja. Cuma kat sini tolong jangan gopoh. Kena sabar, kena tengok, dan perlu sedikit ataupun lebih penelitian kamu ya, untuk kamu tengok satu-satu. Oh, ini huruf ba, waw kan, ini bentuk bulat. Kalau bulat ni sulus. Kalau dia tarik panjang sikit ke bawah sini, dia tak lengkung, maka itu hot nasah. Kan ada beza ni, nampak kat sini. Ini contoh. Kamu perlu perhati ya. Dan yang paling penting untuk menjawab soalan ini, tolong jangan menggunakan tanpa menggunakan pembaris. Kamu conteng, kamu ada yang pusing sana, pusing sini, ada yang macam ini, ada yang macam-macam bentuk. Ustaz pun pernah menanda soalan UPKK, mata pelajaran seni hot. Jadi macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk jawapan. Yang ini pun, ini nampak mudah tapi banyak salah. Memang kalau Ustaz menanda tu, memang akan ada murid-murid yang salah. Biasanya dia akan dapat 3 markah. 3/10. Ataupun dia dapat 6. Dia 3 je lah betul. Kan? Ada yang 4. Jarang yang dapat 5 sebenarnya. Walaupun soalan ini 10 markah, dia soalan mudah. Itulah dia sebabnya dia keliru dengan hot nasah dan hot sulus. Jadi soalan ini perlu berhati-hati, sabar, teliti, dan tengok betul-betul bagaimana cara untuk kita pastikan ini adalah hot apa. Kalau hot rekaah ni, Ustaz rasa kamu dapat beza kan, kamu dapat bezakan dengan betul. Sebab kamu nampak memang hot rekaah ni dia perbezaannya memang ketara antara hot nasah dengan hot sulus. Tetapi kalau hot nasah dan hot sulus ni, dia sebenarnya bezanya tak banyak. Kamu kena perhatikan betul-betul. Kecuali kalau tulisan hot sulus ini ditulis menggunakan macam karya-karya yang ada bunga, ada susunan yang padat dan sebagainya, itu kita boleh beza. Tapi kalau tulisan macam tulisan yang begini, dia perlu berhati-hatilah ya. Sebabnya soalan memang akan ada perangkap supaya kamu buat kesilapan. Memang itu yang dia nak kan. Jadi kamu sebagai calon UPKK, jadi kamu perlu berhati-hatilah ya. Baik, insya-Allah. Seterusnya kita akan masuk kepada soalan yang seterusnya 20 markah. Jadi sebelum masuk kepada soalan ni, kamu boleh sediakan peralatan menulis ya. Peralatan menulis di antaranya, kalau tadi Ustaz gunakan pensel kayu je ya. Boleh guna pensel tekan pun boleh, pensel kayu pun boleh. Tetapi kalau bahagian B ini ya, 20 markah, yang tadi 10 markah,
Yang ini kita akan masuk kepada soalan 51 hingga soalan 60. 20 markah. Yang ini dia kata tulis semula hot di bawah mengikut contoh yang diberi. Jadi kamu kena ada pensel. Pensel bukan pensel biasa. Tak boleh tulis pakai pensel biasa. Ya, tolong jangan tulis guna pensel biasa. Ini pensel hot. Ya, ada yang bawa pensel kayu dan diasah pun boleh. Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau nak guna pensel hot, mechanical ini pun boleh. Setakat ini yang Ustaz maklum syaratnya boleh. Ya, tidak ada masalah untuk kita menggunakan pensel mechanical. Ya, dia lagi mudah. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada soalan 51 hingga soalan 60 iaitu 20 markah. Sebelum kita menulis di bahagian B soalan 51 hingga 60 20 markah, Ustaz nak kongsikan cara untuk kita mengasah pensel hot ya. Jadi kalau yang menggunakan pensel kayu ni, dia akan asal menggunakan pisau lah. Tapi di sini Ustaz akan fokuskan cara untuk kita mengasah pensel pensel hot. Pensel hot mechanical ini menggunakan beberapa cara. Okey, ada yang menggunakan gunting. Yang ni Ustaz pakai gunting. Sebelum ni Ustaz pernah lihat murid-murid ada yang menggunakan gunting, jadi dia potong. Dia potong sini, serong. Ya, baik. Tetapi cara yang Ustaz ingin cadangkan kepada semua murid-murid, kita boleh menggunakan kertas pasir. Ya, kerana dia lebih mudah, lebih selamat dan senang dibawa. Ya, berbanding dengan gunting ni dia alat tajam. Kan? Jadi kita gunakan kertas pasir. Kertas pasir kita boleh dapat di kedai hardware, ya, kedai hardware ataupun DIY pun ada kertas pasir yang nipis lah, ya, bukan yang tebal, yang nipis. Macam ni dia nipis, jadi kita boleh gunakan kertas pasir ni untuk kita mengasah, dan kertas pasir ni pun boleh kita bawa ke Dewan Periksa dengan syarat kamu tak adalah tulis apa-apa nota kat belakang ni kan. Nanti kalau kamu kena tangkap, kalau kamu tulis nota, kamu kena keluar nanti. Kan? Jadi, boleh bawa sikit lah secebis kertas pasir ni. Yang Ustaz tunjuk ni besar. Jadi, kamu boleh bawa potong sikit untuk kita asap. Sebab kita guna sikit je, bukan kita guna banyak pun. Ya? Jadi, kat sini contohnya, pensel hot ni. Jadi, kita asah. Kita gosok. Kita gosok. Kita gosok sampai dia serong lah, ya. Macam ni, nampak? Sampai dia serong. Okey, nampak? Situ dia serong. Ya. Jadi dia baru boleh digunakan. Okey. Okey, pastikan pensel hot kamu dalam keadaan yang serong, betul macam ni. Kalau dia tak serong ataupun dia dalam keadaan tajam, dia belum jadi lagi lah pensel hot. Jadi caranya macam tadi Ustaz ulang lagi sekali. Kita gosok di kertas pasir ni. Gosok. Jadi dapatlah serong lah. Ya. Tapi sebelum kita menulis, kita kena test dulu pensel ni. Jadi caranya kita boleh pusing-pusingkan. Macam ni. Kita test dulu bagi dia lembut. Sebab bila kita asah ni, sebenarnya di tepi-tepi sini dia macam tajam sikit tau. Kita nak bentuk huruf tu dia agak keras. Nanti dia jadi macam susah kita nak bentuk. Jadi kamu kena dah gosok guna kertas pasir tu, kita conteng-conteng dulu. Boleh minta dengan pengawas periksa. Kertas kosong ada, dia orang boleh bagi, ya. Jadi contoh macam ni lah. Boleh buat titik, contoh dulu, test dulu. Okey, dah selesa, baru kita gunalah. Kalau patah,
kita gosok lagi. Okey, baik. Jadi pensil kita dah sediakan dengan baik. Okey, jadi seterusnya kita akan menjawab soalan yang ke-51. Contoh di sini dia bagi soalan getah pemadam. Ini hot apa ni? Ini hot nasah. Jadi sebelum kita menulis, apa yang perlu kamu ambil perhatian iaitu kita nak kenal pasti dulu huruf-huruf yang berada di atas garisan ataupun huruf tersebut berada di bawah garisan. Jadi bila kita menulis, kita tak boleh kita nak main suka-suka kita tulis atas garisan ke bawah garisan kan. Jadi kalau huruf-huruf yang tertentu ni dia ada huruf yang berada di atas dan di bawah garisan. Jadi kita kena kenal pasti dulu. Contohnya dekat sini Ustaz buat satu garisan untuk kita tahu, untuk kita kenal pasti huruf ini berada di bawah ataupun di atas garisan. Dalam soalan dia memang tak bagi garisan. Tapi kat sini kita boleh nampak kat situ. Kita boleh buat satu garisan dan kita tahu dekat sini bermaksud semuanya huruf-huruf ini dia mesti ditulis di atas garisan. Tidak boleh ditulis di bawah garisan. Okey, jadi sekarang kita cuba. Kamu hanya salin balik saja, tiru, tiru macam mana yang dia tulis dan kamu cuba tulis balik dengan baik, sebaik dan semampu kamu, secantik yang boleh lah, baik. Jadi sekarang Ustaz nak tulis getah pemadam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan mula di sini. Huruf Ga. Ini adalah huruf Ga yang berada di awal. Okey, kita naikkan dia dan kita turun. Okey. Titiknya kalau kita nampak di sini dia titik yang dia buat titik bertindih ke bawah. Jadi kita boleh buat macam tu. Okey, kemudian okey. Jadi kalau kita dah kenal pasti yang ini di atas garisan, kita cuba juga buat di sini pun atas garisan. Jangan sampai dia melebihi ataupun dia jatuh bawah garisan Jadi Ga, kita buat kepala dia. Kemudian kita buat titik. Okey, selesai satu. Kemudian kita buat perkataan yang kedua, getah pemadam. Okey, nak masuk kepada perkataan yang kedua, kita nampak di sini dia ada jarak. Pastikan kamu jaga jarak. Nampak kat sini dia ada jarak. Jadi kita pastikan jarak itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ini lebih kurang dalam 1 titik ke 1,5 titik lah. Jadi Ustaz mulakan di sini huruf Pa bulat. Okey, kemudian naik dan kita pusingkan. Okey, huruf Pa. Tengok, mendata. Sambungkan dengan huruf Mim. Okey, naik. Kemudian kita buat huruf Mim. Cara nak buat huruf Mim, kita tarik ke bawah. Yang atas ni kita lukis. Lukis. Guna yang hujung ni kita tarik sikit. Supaya dia tidak terlalu tebal. Okey, turun. Dan ini kita nipis. Jadi sudut mata pensil kamu tu kena tukar lah. Kalau tadi dia mendata, yang ini kita tegakkan dia supaya kita dapat satu tulisan ataupun bentuk tulisan yang nipis. Jadi kat sini kita naikkan dia dan kemudian kita tolak. Contoh. Baik. Kemudian kita boleh buat dia punya titik. 1, 2, 3.
Okey. Baik, kemudian kita akan buat huruf dal. Tengok mim alif dan dia ada jarak ya. Mesti dibuat jarak. Okey, dal atas garisan. Kemudian mim naik. Okey. Yang hujung dia ni kita tarik jatuh bawah garisan sikit. Okey, baik. Jadi ini contoh untuk kita menjawab soalan yang pertama ya. Jadi kamu boleh nampak di sini soalan yang pertama yang kita perlu ingat iaitu semua perkataan ataupun huruf yang tertentu ini dia mestilah berada di atas garisan. Ya, jadi yang kemudian jarak di antara satu perkataan kepada perkataan. Kemudian jarak di antara satu huruf buat satu-satu dengan tenang, sabar dan buat semampu yang boleh ya, secantik yang boleh semampu kamu. Ya, okey. Baik, sekarang kita dah habis soalan 51. Okey, kita akan masuk kepada soalan 52. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan 52. Jika kita lihat di sini masih lagi khot nasah ya. Masih lagi bentuk ataupun soalan khot nasah. Jadi kita macam tadi Ustaz terangkan, kita kenal pasti dulu huruf-huruf yang berada di atas dan di bawah garisan supaya kita dapat menyalin dengan baik. Okey, boleh buat garisan di sini. Okey, kita nampak di sini huruf waw ya. Huruf waw, huruf nun, lagi dekat situ huruf ra pun ada dan huruf nun ya yang berada di akhir perkataan ya. Bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Jadi ini pun tulisan dalam bentuk khot nasah. Jadi kita akan salin di sini. Okey. Bila kita menulis biasanya pensel ni dia akan agak tumpul kan. Jadi kita boleh asah. Okey. Bila kamu dah menulis tu kamu asah lagi. Kalau dah tumpul kita asah balik. Asah sikit, lepas tu kita test dulu. Pastikan dia okey, dia selesa untuk kita tulis. Dia tak ada gangguan di alat tulis kita tu, tidak ada habuk-habuk pensel tu. Jadi kita boleh tulis ya. Okey, Ustaz akan tulis daripada ba waw ya, bulan. Okey. Ba. Okey, pastikan huruf waw itu kepalanya berada di atas. Okey, dan ekornya berada di bawah garisan. Okey, huruf waw ni dia ada teknik kan. Jadi dia ada cara untuk kita menulis. Di mana yang hujung ni kita menggunakan teknik lukisan kan, macam ni. Lukis. Okey. Kamu perlu lukis. Kemudian kita warnakan. Baru dia dapat bentuk ujung dia yang tajam ya. Ba. Kemudian kita buat lam. Okey, sudut mata pensel ni kita akan tegakkan ya. Nampak Ustaz tegakkan di sini. Jangan kita serong. Kalau macam ni kita serongkan nanti dia jadi tebal. Sebab lam ini dia bentuk yang nipis. Tarik pelan-pelan. Okey. Kemudian kita akan buat lam. Okey. Lam ni dia ada kepala. Jadi bila
Ini pun salah satu konsep pemarkahan di dalam penyalinan soalan ini. Di mana kalau kamu tak tulis dia punya kepala ni, ya, kamu tak buat macam contoh macam ni kan, kamu tak buat, jadi dia akan kemungkinan dia akan potong markah kat situ lah, ya. Jadi lam ni dia ada kepala, jadi kita buat dia punya kepala dia. Pastikan kamu buat, ya. Jadi yang ini perlu dilihat, kamu perlu tengok, kamu perlu tahu kat sini kalau huruf lam dia ada kepala, mesti kena buat kepala, ya. Kemudian huruf nun, turun dan kita buat bulat. Bulan. Okey. Baik, kemudian kita terus kepada huruf ra. Huruf ra pun konsepnya macam huruf waw, iaitu kita menggabungkan teknik lukisan. Ini bahagian atas dia dan bahagian bawah dia kita akan lukis yang hujung ni, ya. Lukis, kemudian kita warnakan. Baik, kemudian kita buat huruf mim, ya. Kalau kita tengok di sini huruf mim tu dia di atas garisan dia tinggi sikit. Perasan tak tengok? Jadi kita buat tinggi sikit. Mim. Okey, kemudian kita turun. Kita nak sambung dengan huruf dot, ya. Kita ambil daripada sini. Tolak yang ni nipis. Okey, turun. Tebal. Okey. Baik, yang ini kita nak sambung dengan huruf alif, ya. Dot. Tarik panjang. Dan yang ini kita ubah kedudukan mata pensel kita tu. Kita ubah tegak. Tegak, tolak ke atas. Okey, baik. Kemudian huruf nun. Kat titik, huruf nun. Di atas garisan dan mangkuknya berada di bawah. Di bawah garisan. Okey. Ini dua contoh khot nasah yang Ustaz tulis untuk panduan kamu, ya. Jadi kamu boleh nampak di situ yang pertama kita tengok di sini dia tidak ada banyaklah huruf-huruf yang berada di atas ataupun di bawah garisan. Tapi kalau soalan yang kedua ni dia nilai, dia akan melihat di sini huruf ini berada di bawah, ya, di bawah garisan. Kemudian dekat sini dia ada kepala, kan. Nanti kat sini sama tak macam kamu buat ni, kan. Jadi kamu dia tengok kalau sama betul, tulisan bagus, jadi dapat markah yang baik, ya. Kemudian titik, ya, titik-titik ini pastikan tidak tertinggal, ya. Titik-titik ini pastikan tidak tertinggal dan kamu dapat buat dengan sempurna, ya. Baik. Seterusnya kita akan tengok soalan yang seterusnya, iaitu kita ambil lah satu soalan khot sulus, ya, insya-Allah. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Sebelum kita masuk kepada khot sulus, kita lihat dulu soalan 53, ya. Soalan 53 ni dia agak mencabar sikit sebenarnya, kerana dia ada sambungan yang bertingkat, ya. Sambungan yang bertingkat, di mana kamu perlu berhati-hati apabila soalan yang macam ni. Dia nampak mudah sebab dia salin saja, kan. Tapi kat sini Ustaz nak tunjuk bahawa perkataan ini sepanjang ni sin, pa, nun, jim, nga ni dia perlu di sin ini sebenarnya dia tidak boleh ditulis di atas garisan, ya. Kalau kamu tulis dekat atas garisan, kita mula di sini, huruf jim tu dia akan jatuh ke bawah, ya. Jadi kita perlu tulis huruf sin itu di atas sedikit. Contoh kat sini, kalau Ustaz buat satu garisan di sini,
Kalau kita perhatikan betul-betul, ya, contoh. Okey, Ustaz buat satu garisan. Kita nampak di sini sebenarnya huruf sin itu dia berada di atas sedikit, ya, dengan huruf jim, ya. Contoh kalau kita tulis, ya. Contoh kalau Ustaz rapatkan lagi supaya kamu nampak. Okey, contoh kalau kita tulis, kita mula sin dekat sini, ya. Okey, Ustaz mula sin dekat sini. Sin pa. Jadi kat sini bila kita naik, kita turunkan, dan huruf jim itu dia akan jatuh, kan? Dia akan jatuh di bawah garisan. Sedangkan huruf jim itu sepatutnya berada di, dia mestilah ditulis di atas garisan, ya. Jadi yang ini, kaedah penulisan ini dia perlu berhati-hati, ya. Kamu perlu faham. Dan ada juga murid-murid yang biasanya dia tulis, dia akan tulis macam ni. Sin. Dia tulis perkataan sambungan yang biasa dia buat, kan. Sin pa nun. Macam ni. Kemudian jim. Ini pun sebenarnya betul, boleh tulis macam ni. Tetapi di dalam soalan, ya, di dalam soalan dia tak nak macam ni, kan? Kamu tengok, dia nak macam mana? Nampak? Ini pun salah satu kaedah penyambungan hot nasah, kan? Jadi kamu kena tiru, kamu kena salin balik macam mana dia tulis. Jadi kita tak boleh lah buat macam ni, sebab dikhawatiri pemarkahan kamu tu akan markah kamu akan dipotong, kan. Jadi kamu kena tiru macam mana dia buat, macam ini pun boleh, kaedah sambungan macam ni pun boleh. Tetapi kita dalam peperiksaan, dia bagi tahu dalam konsep arahan soalannya salin semula, kan. Jadi dia minta kamu salin semula, jadi kamu kena buat seperti mana dalam soalan, Jadi Ustaz cuba tuliskan bentuk sambungannya, ya. Jadi kita padam yang ini. Huruf sin ini perlu kita tulis, ya. Kita perlu tulis di bahagian atas sikit. Dia tak boleh tulis di atas garisan, kerana dia perlu ditulis di bahagian atas sikit. Okey, baik. Ustaz akan mula menulis di atas garisan sedikit, ya. Sin pa. Kalau hot nasah ni pastikan dia kubah, ya. Kubahnya tu dia condong sedikit ke kanan, ya. Dan dia tajam lah bentuknya. Baik, pa. Kemudian naik. Naik ni kita nak sambung dengan huruf nun. Nun. Okey. Ini garisan, satu garisan. Ini satu garisan. Ustaz tulis sini. Baik, kemudian jim. Jim kita turunkan dia. Kemudian kita sambungkan dia dengan huruf ain. Ni turun, naik balik. Huruf nga, ya, sepanjang huruf nga. Dan kita ingat huruf nga yang berada di akhir mestilah ditutup, ya. Kemudian kita buat badan huruf nga, pusingkan perlahan-lahan. Okey, kemudian hujungnya kita lukis supaya dapat bentuk tajam yang yang baiklah, ya, yang betul. Okey. Kemudian kita boleh masukkan dia punya titik. Pa, kita buat sini pa. Nun, jim. Okey, dalam penulisan titik,
ya, untuk murid-murid semua. Ambil perhatian, titik ni kamu jangan tulis terlalu dekat dengan bentuk huruf tu, ya. Contohnya dekat sini huruf nga, ustaz tulis. Kamu pun buat titik kat sini. Sini. Yang macam ini elakkan, ya, sebab dia titik dengan badan huruf tu dia perlu ada jarak, ya, sekurang-kurangnya 1 titik lah, ya. Maknanya dia jarak sedikit daripada badan huruf tu. Kalau macam ini dia terlalu dekat, nanti dia nampak tak cantik lah, ya. Jadi kamu kena buat dia jarak sedikit, tidak terlalu jarak sampai kat sini kamu buat titik, kan. Macam ni terlalu tinggi ataupun terlalu jauh, kan. Jadi dia lebih kurang 1 titik lah ataupun 1 langkah, ya. Okay, sepanjang. Okay, kemudian kita masuk perkataan yang kedua, zaman. Zai. Okay, ni nipis. Tengok sudut mata pensel ni kita tolak dan kita condongkan ke bawah dan kita patah balik. Yang ini kena patah balik ke sana, ke kanan, ya. Tolak semula ke kanan. Bukan yang hujung ni kita tolak ke atas ke tolak ke kiri, tak. Dia mesti tolak ke kanan, ya. Mim. Mim. Turun. Okey, yang ini kita akan sudut mata pensel ni, tengok ustaz condongkan, ya, tegakkan. Naik atas. Okey. Kemudian kita akan buat huruf nun. Ni penyalinan yang perlu ditulis dengan cermat, ya. Berhati-hati. Okey. Kemudian kita buat huruf zai titik. Okey, baik. Ini contoh tulisan soalan yang ke-53. Ya, apa yang ustaz nak tekankan di sini, ini konsep soalan yang penyambungan bertindih ataupun bertingkat, kan. Jadi biasanya yang ada nun lah, ya. Nun bersambung dengan huruf jim, ha, huruf kha, huruf ca. Dia akan menggunakan kaedah yang inilah, ya. Tapi kalau yang bawah macam yang kamu buat sebelum ni, yang biasa kamu tulis pun boleh. Cuma dalam penulisan hot cuba elakkan dan cuba tiru, ya. Salin semula seperti mana yang soalan nak, ya, supaya kamu dapat markah yang baik lah, ya. Baik. Kemudian kita tengok soalan yang ke-55. Okey. Soalan yang ke-55, kenapa ustaz nak terangkan di sini? Sebab dia ada satu kaedah penyambungan yang akan dinilai, yang perlu kamu buat dengan betul, dan dia akan tengok kat sini sama ada kamu buat dengan betul ataupun kamu buat dengan salah, ya. Apa bentuk yang penyambungan yang akan dinilai di sini, iaitu kita lihat nombor 55 ni, nun bersambung dengan sin. Dia ada dalam tulisan khot, dia ada satu kaedah penyambungan untuk membezakan antara huruf sin dengan huruf yang lain, ya. Contohnya dekat sini huruf nun dengan huruf sin, ya, huruf nun dengan huruf sin. Kalau biasanya sebelum ni yang biasa ustaz lihat, bila ustaz bagi soalan ni kepada murid-murid, majoritinya, ya, ustaz rasa belum lagi dapat tengok lagi murid-murid dapat jawab dengan betul. Yang soalan 55 ni dia tulis perkataan insan dengan betul. Biasanya bila ustaz bagi soalan ni dia akan tulis, okey, ni contoh, ya. Ni contoh yang kebiasaan yang pelajar tulis, alif,
Dia akan tulis macam ni. Nun, sin, alif. Ini biasa. Jadi dalam kaedah seni khat dia ada pelajarannya kan. Kalau dalam silibus pelajaran seni khat, khususnya kalau di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dia ada. Tak silap ustaz tahun 2. Tahun 2 ada, tahun 3 pun dia ada tunjuk. Jadi kalau di Kafa pun mungkin ada. Mungkin di jabatan sekolah-sekolah di bawah negeri yang lain, mungkin dalam buku tu pun dia ada tunjuk. Jadi apabila nun, nun, ba, ta, sa, ataupun satu lagi hurufnya. Hurufnya. Ini apabila dia bertemu, apabila dia bertemu huruf sin ataupun huruf shin, yang titik 3 ni. Okey, sin dengan shin. Ni huruf ni, nya, nun, ba, ta, sa. Ni macam ni kita tengok dia bergabung. Huruf nun dia jumpa dengan huruf sin. Nampak tak? Nun berjumpa dengan huruf sin. Jadi apa dia punya peraturan di sini? Di permulaan, di permulaan ini dia tidak boleh ditulis macam ni. Yang ini kalau Jawi, tulisan Jawi pakai pensel biasa. Contoh ustaz tulis perkataan insan guna pensel biasa. Alif, nun, sin, alif. Kemudian kita tulis huruf nun. Ini tulisan Jawi. Kan, biasalah kita guna pensel biasa. Yang ini boleh, tak ada masalah. Tapi kalau khat, kaedah khat dia ada kaedah di mana huruf nun ini perlu ditinggikan sedikit. Dia perlu ditinggikan sedikit dengan satu garisan huruf sin ini. Maknanya dia lebih tinggi sikit dia punya permulaan dia ni. Yang ini kita kena faham, untuk huruf ini sahaja. Kalau huruf lain tu dia tak ada lah. Maknanya kalau huruf ini dia berjumpa dengan huruf sin di awal perkataan, maka dia perlu ditinggikan. Jadi ustaz tulis, ustaz bagi contoh kat sini. Okey, ustaz padam. Okey, kita tengok. Ustaz nak tumpukan pada perkataan insan, perkataan insan sini sebab dia soalannya sebenarnya dia nak uji yang itulah. Kan dia nak tengok dia nak tengok kamu faham tak. Dia sebenarnya dah bagi dah kat sini, tapi kalau pelajar ataupun murid yang dia tak faham, jadi dia akan tulis dalam satu bentuk yang sama lah. Kan, jadi kat sini kita ustaz terangkan. Jadi kalau keluar soalan yang bentuk macam ni, perlu ingatlah, kamu kena berhati-hati. Hurufnya nun, ba, ta, sa kena naikkan. Contohnya macam ni. Alif. Okey. Nun, nun kita naikkan sikit. Nun. Sin. Nun masuk huruf sin. Lepas tu baru kita naikkan huruf alif nipis. Tolak atas. Nampak tak kat situ dia ada beza. Ni bukan kita buat sampai atas sini. Kalau kita tarik sampai sini, dia jadi huruf lam. Kan? Yang sini. Tapi kita tak buat huruf lam. Kita naikkan sedikit. Lebih kurang dalam 2 titik. Ni kalau ustaz buat titik lah. 1, 2. Lebih kurang 2 titik lah. Dia naik tinggi sikit. Yang penting dia tak sama dengan huruf sin. Macam tu. Okey. Maknanya dia tinggi sedikit dengan huruf sin. Dia ada beza. Lepas tu kita boleh buat dia punya titik dia. Lepas tu kita buat huruf nun. Faham ya? Jadi
untuk murid-murid khususnya calon UPKK, jadi kalau keluar soalan yang bentuk macam ni, penyalinan perlu berhati-hati. Walaupun namanya salin, tapi salin kena ada ilmu juga kan. Jadi kena faham apa kehendak soalan sebenarnya tu. Ini soalan 55 yang dia bagi ni, dia nak uji yang ni, dia nak tengok. Jadi kalau misal kata kamu buat macam ni, nun, sin, macam ni kan. Ini pun boleh lah kalau Jawi, tulisan Jawi, tapi kita belajar hot, kita tulisan hot, jadi kita kena ada beza lah. Yang ini maknanya kamu kena naikkan sikit. Yang ni salah, ya, tak boleh lah. Jangan tulis macam ni, perlu dinaikkan sedikit, macam ni, ya. Okey, baik. Kita akan masuk pula kepada soalan hot sulus. Ustaz akan tunjuk macam mana nak tulis tulisan untuk hot sulus, insya-Allah. Okey, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan kepada soalan yang berbentuk kaedah, ya, hot sulus. Jadi kita akan masuk kepada hot sulus yang Ustaz rasa lebih mencabar untuk kita tulis, dan kita perlu tulis dengan berhati-hati. Dan kita perlu faham apakah perbezaan antara hot nasah dan hot sulus, ya. Jadi kita akan mulakan, kita akan tengok di sini. Ustaz mula dengan soalan 56 lah, ya. Kita tengok soalan 56. Ketulan batu, ya, ketulan batu. Okey. Kita perhatikan dulu di mana soalan hot sulus ini dia ada kepala huruf. Dia beza dengan hot nasah. Kalau hot nasah ni dia ada juga kepala huruf, tapi dia tak tajam-tajam. Itu biasa yang ustaz ceritalah, ya, kepada murid-murid. Bentuknya supaya kamu faham tu, kalau sulus ni dia ada tajam-tajam. Apa maksud tajam-tajam tu? Maksudnya yang inilah, macam huruf. Kamu perlu tengok betul-betul. Kaf ni kat sini nampak tak? Dia ada macam tajam kat sini. Yang ni pun ada kepala dia. Okey, yang ini pun ada. Nampak tak? Ini perlu dibuat. Perlu ditulis. Kalau kamu tak tulis, itu yang dia jadi. Bila salin balik tu, dia sama macam hot nasah. Jadi pengalaman ustaz masa menanda soalan UPKK ni, dia tak ada beza. Hot nasah ke hot sulus, dia pukul rata semua sama kan. Jadi antara dua hot ini, salah satunya perbezaannya adalah inilah, ya, murid-murid semua, ya. Kamu perlu tengok. Kejap lagi ustaz tunjuk cara tulis dia menggunakan pensil. Jadi kamu kena tengok. Kalau huruf kaf kalau hot nasah dia tak ada macam ni kan. Tadi kita dah tulis huruf kaf. Contohnya kita tengok kat sini huruf kaf. Ini huruf ga ke, huruf kaf, ya. Bentuk yang sama, cuma yang ini perkataan bahagia. Kalau nasah ni dia tidak ada. Dia punya, ustaz panggil, kalau ustaz belajar dulu, janggut dia lah. Dia tak ada janggut. Dia kosong. Tapi kalau sulus ni, dia ada janggut dia. Nampak tak kat situ? Ini beza dia. Ini kena faham. Kan? Kena faham, kena perhati, kena tengok. Okey. Jadi ni ada kepala, ada janggut. Bentuk waw dia pun tak sama kan. Dia berbeza. Kalau hot nasah tadi tu dia tak samalah, dia lain kan. Kalau hot sulus ni dia bentuknya berpusing kat sini. Baik. Okey, kita tengok yang tadi tu, ustaz tunjuk bulan kan. Perkataan bulan tadi tu, kita nampak huruf waw dia macam ni. Kalau hot sulus ni dia melengkung, dia melengkung. Okey, baik, kita cuba tulis perkataan ketulan batu. Okey, boleh, ya, sama-sama murid-murid
yang menonton video, ustaz ni boleh sama-sama tulis. Ikut. Okey, kalau agak tidak jelas boleh ulang semula video ni. Okey. Kepada murid-murid yang baru menonton ataupun yang baru mengikuti channel Ustaz, Ustaz Syahid Amin, jangan lupa tekan butang subscribe untuk kamu terus mendapat maklumat ataupun video-video pembelajaran yang baru daripada Ustaz dari semasa ke semasa. Ya. Ustaz ucapkan terima kasih kepada guru-guru, ibu bapa dan semua murid-murid yang dah tekan butang subscribe tu. Ya. Siapa yang belum tekan boleh tekan. Baik. Soalan 56, ketulan batu. Kita akan buat huruf kaf. Baik. Dia melengkung sikit. Okey, dia melengkung sikit kat sini huruf kaf. Kita tarik daripada sini. Okey, huruf kaf. Kemudian kita turun. Tak buat lagi sekali. Kalau salah, kita boleh padam. Tapi kamu pastikan kamu padam dengan baik. Kamu padam dengan bersih lah. Ya. Tulisan kertas kamu ni pastikan dia tidak comot. Okey, kita buat lagi sekali. Kaf. Okey, kemudian kita akan turunkan dia. Yang ini sudut mata pensil kamu ubah, ya. Dia tegak kan kat sini, tegak. Kemudian kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Naikkan dia. Nampak kat situ. Kemudian turun. Okey, dan kemudian kita akan buat pusingan untuk huruf waw. Okey, pusing pelan-pelan. Okey. Okey, kita akan selesaikan dulu huruf kaf. Okey, kalau kamu lihat di sini dia ada tajam ya. Jadi bila ada tajam ni kita tarik. Tarik sikit. Macam kita buat titik. Okey, tarik sikit dan hujung dia ni kamu boleh guna pensel ni. Boleh guna pensel ni untuk kita lukis ataupun yang hujung ni. Yang hujung dia pun boleh guna. Yang ustaz guna pensel kayu biasalah. Lukiskan dia punya hujung dia tu. Macam tu. Jadi. Sikit je buat. Jangan buat banyak, buat sikit je. Bagi nampak dia punya tajam dia tu. Kemudian kita ambil daripada sini, condongkan. Okey. Letak pensel kamu di sini, matanya di sini, tarik daripada kiri ni ke kanan Tarik. Okey, kemudian berhenti dan kita akan buat dia punya janggut. Janggut dia ni nipis. Ni nipiskan dia. Okey, jadi dia ada beza garisan tu. Nampak kat situ. Yang ini tebal. Okey, yang ini tebal dan yang ini dia nipis. Ya. Baik. Kemudian kita pusingkan badan huruf waw. Pusing. Naik kat sini. Kemudian kita akan buat huruf lam. Okey, lam ni dia tegak dan dia ada kepala. Okey. Tarik. Okey, lam. Kemudian okey, nun. Okey, berhenti. Nun, kita selesaikan dulu huruf nun. Kalau salah, kita padam dan kita pastikan dia tak comot. Tarik. Dan kemudian kita pusingkan dia. Okey, baik. Kemudian kita selesaikan huruf lam tadi, dia ada kepala. Okey, jadi kat sini ustaz fokuskan
Fokuskan cara untuk kita buat dia punya kepala ni. Jadi kamu boleh nampak kat sini. Kita akan tarik daripada sini, ya. Condongkan mata pensel kamu. Tengok mata pensel Ustaz condong macam mana. Tengok, letak. Okey, letak di sini, tarik ke bawah. Letak di sini, tarik ke bawah. Ke bawah, ya. Jadi dia akan, kamu nampak di sini dia akan ada satu pertindihan dan dia nampak tompol. Ya. Jadi hujung dia ni kita lukis guna pensel ni. Pensel kayu biasa ni. Jadi Ustaz lukis. Lukis macam ni. Tajam dia tu. Okey, cukup. Boleh. Okey. Jadi ni cara. Kalau kamu nak tulis, lukis guna yang hujung ni pun boleh. Cuma takut nanti dia tompol. Kan? Nanti dia merosakkan kamu punya pensel, mata pensel ni. Jadi sebab itu Ustaz lukis guna pensel kayu yang ni. Tapi kita kena pastikan pensel kayu kamu ni dalam keadaan yang baik. Dia tajam. Ya? Kalau tompol dia tak cantik nanti. Baik. Kita masukkan titik ketulan. Okey, titik dia buat bertindih. Kita pun buatlah bertindih. Ikut. Lam. Nun. Okey, selesai satu perkataan. Okey, kita akan masuk perkataan yang kedua, iaitu ba alif. Okey, perkataan ba alif. Kita tengok di sini. Ba. Okey, turun. Okey, yang ini kita nak naikkan dia ni. Tegakkan mata pensel sikit. Tegakkan. Okey, naik. Okey. Ini sebenarnya dia agak melengkung sedikit sebenarnya. Dia punya garisan huruf alif ni. Ya, kedudukan huruf alif ni dia kalau tengok di sini dia ada melengkung sikit. Kat situ. Okey. Ba, ta, waw, ya. Ta ni dia ada kepala. Okey, kita buat dulu ta. Okey, kemudian turun. Pelan-pelan berhenti. Okey, kemudian pusing. Okey, kemudian kita akan buat huruf waw. Okey. Okey, sama juga macam huruf lam tadi, ya. Sama macam huruf lam. Cara nak buat dia punya titik. Cuba yang ini kita tarik sikit je. Tarik sikit. Dia punya kepala, bukan titik, minta maaf. Dia punya kepala dia ni sama macam huruf lam tadi tu. Jadi yang hujung ni Ustaz buat dia punya tajam, ya. Jadi pelajar-pelajar semua, murid-murid, pastikan yang tajam ni dibuat. Jangan tak buat. Kalau dia tak buat, dia seolah-olah macam kamu tulis hot nasah. Nanti takut pemeriksa dia tengok kamu tak tulis, kan, kamu tak buat dia punya kepala ni, nanti dia potong markah, kan. Jadi perlu berhati-hatilah, ya, perlu berhati-hati dan perhatikan kalau yang hot sulus ni, tengok dia punya kepala dia, ya, dia punya kepala dan bentuk-bentuk huruf yang tak sama macam hot nasah tu, kamu perlu ambil perhatian, ya. Perlu berhati-hatilah menulis. Okey, kita masuk kepada soalan Ustaz masuk perkataan 58, ya. Soalan 58 tuai padi ni. Kemudian kita masuk satu lagi soalan 60. Okey, Ustaz nak buat soalan tuai padi. Soalan 58, ta dengan huruf waw.
Okey. Ta dengan huruf waw. Okey, turunkan dia dan pusing. Okey. Dan huruf ta ni dia ada kepala. Kat sini dia ada tajam kan, dia ada buat tajam ni, jadi kita buatlah ikut tajam dia. Yang ni ustaz buat guna hujung mata pensil. Nampak? Pun boleh, ya, tapi jangan tekan. Jangan tekan sangat. Kalau kamu tekan nanti dia rosak. Mata pensil kamu boleh, tapi kamu kena asah balik lah, ya. Okey, baik. Kemudian kita buat pusing. Alif, okey. Alif ni, kalau pelajar yang biasa buat huruf alif ni dia mahir, ustaz rasa tak ada masalah, kan? Tapi kalau yang tak biasa ni buat, kamu buat, kamu tarik tak jadi, kan? Kamu tarik sengit, bengkok dan sebagainya. Ini ustaz tunjuklah caranya kita boleh guna pembaris untuk kita dapatkan satu guideline dia. Okey, ini contoh, ya. Huruf alif ni kita buat guna pembaris, tapi menggunakan pensil yang kita jangan tekan lah, ya. Kamu jangan tekan kuat, kamu just tarik dan supaya kamu nampak garisan dia. Jadi kita boleh tiru tulisan yang garisan tadi tu, kita tarik daripada sini, kita tarik je ke bawah dan kita tebalkan dia. Okey. Ini dia buat penyambungan kat sini. Kalau kamu boleh berjaya sambunglah, kan? Kalau kamu dah buat berapa kali tak sambung kan. Tak sambung, kamu tak apalah, yang tu tak ada masalah pun sebenarnya. Memang kita salin balik, kan. Tapi kalau kamu dah tarik tak sambung, tarik sini tak kena lah ustaz, sini pun tak kena, sini pun tak kena. Tak apalah, kamu buat je alif dia tu, ya. Tak sambung pun tak apa. Dia cecah sikit je sebenarnya, yang hujung ni dengan hujung huruf waw tu. Okey, kita tarik ke bawah. Okey, kemudian kita lukis macam ni. Okey. Kemudian kita buat huruf ya. Y. Okey, ya. Okey, baik. Ini kita pensil ustaz pun dah tumpul ni. Ustaz asah balik. Okey. Okey, kemudian kita buat huruf ya, tarik ke bawah. Pusing. Okey. Ta dengan ya. Okey, huruf pa, kamu kena faham perbezaan huruf pa, khot nasah dengan khot sulus. Baik. Dekat sini ustaz buat contoh huruf pa, khot nasah. Ustaz buat di sini, nak bagi contoh. Ini dia melengkung, ya. Kalau huruf pa, khot nasah ni dia melengkung, kemudian dia akan naik di sini dan dia akan tutup lah. Ini bentuknya. Baik. Tapi kalau khot sulus, dia tak boleh buat macam ni. Dia kena bentuknya agak mendata sedikit di bawah ni. Mendata, kemudian dia naik dan dia pusing. Itu perbezaan huruf pa, khot nasah dengan khot sulus. Boleh beza. Tapi kalau rekaah dia tutup. Dia tidak ada lubang. Ni kalau rekaah. Rekaah dia lebih kecil. Sebab dalam soalan ni tak ada rekaah. Nasah dan sulus. Tapi tak apa, nanti ustaz akan tunjukkan beberapa bentuk perkataan dalam rekaah.
untuk kamu nampak lah perbezaan dia. Okey, ini huruf pa, nasah, sulus, rik'ah. Yang ni kena faham bentuk dia punya apa? Badan ataupun kepala huruf ya. Okey. Kita masuk kepada huruf pa. Ini dia mendatar sikit, kemudian kita naikkan dia. Kita pusingkan dia. Ini pusing. Okey, yang ini kita turun. Yang ini kita naikkan nipis ya. Pastikan garisannya dapat garisan yang nipis. Okey. Pa. Macam tu. Baik, kemudian kita akan buat huruf dal. Dal ni dia bentuk bersegi, dia bentuk segitiga sebenarnya ya. Dal ni. Jadi kita nampak kat sini dal ni dia ada kepala ya. Dia beza dengan hot nasah. Kalau hot nasah dia dalnya macam ni. Kalau rik'ah macam ni. Dia beza, nampak? Bentuk dal ni dia kalau sulus dia ada kepala. Kalau nasah tak ada kepala, rik'ah tak ada kepala. Jadi kamu perlu tengoklah dia punya bentuknya, perlu faham beza. Okey, dal. Kita akan tarik. Okey, kemudian tarik ke bawah sini. Ni sama, berhenti, pusing. Macam tu. Sampai situ kita pusing, kemudian kita buat dia punya kepala dia. Kepala dia tajam. Asal nampak tajam, kamu boleh nampak dia punya, kamu boleh buat tajam dia tu. Macam ni, okey lah tu, kan? Yang penting kamu buat dia punya dia punya tajam dia tu ya. Jangan kita tinggalkan dia kosong. Kalau kita tinggalkan dia kosong, nanti mungkin markah kena tolak nanti. Okey, jadi kita buat huruf ya. Huruf ya. Kemudian kita turun. Okey, baik. Okey, huruf ya. Padi. Okey. Untuk soalan ini, kita nampak di sini perbezaan antara huruf pa ya. Kepala huruf pa tu dia ada beza. Lepas tu ada kepala, bentuk sambungan ta dengan waw ni dia ada tajam-tajam dia ni kan. Yang ni. Kemudian huruf dal. Yang ini perlu kamu perhatikan lah ya, sebelum kamu terus menulis. Okey, seterusnya kita selesai soalan yang ke-58. Kita cuba buat soalan yang ke-60. Soalan yang ke-60 ni dia ada sedikit dia punya penilaian dia kat situ, dia ada memfokuskan sedikit kepada bentuk sambungan. Kat sini kamu kena faham ada bentuk sambungan yang dinilai oleh pemeriksa dalam kamu menyalin perkataan ini. Pintu, pa, ya, nun, ta dengan waw, pa, alif, ga, ro. Pintu, pagar. Baik, soalan 60. Kita lihat di sini pintu, pagar. Okey. Pa, ya, nun, ta dengan waw. Kita lihat di sini dia dinaikkan ya. Di tengah ni dia dinaikkan sedikit. Dinaikkan sedikit tulisan tu. Ya, nun ni dia dinaikkan sedikit. Contohnya kalau kita tulis dalam Jawi lah ya. Dalam tulisan Jawi, pa, ya, nun, ta, waw. Contoh, pa, ya, nun, ta dengan waw. Pintu. Kalau ini Jawi dia tidak ada masalah. Contoh lagi perkataan binti. Ba,
nun, ta. Nun, ta. Okey, yang ini dalam Jawi pun boleh tulis. Kan macam ni. Tapi kalau dalam tulisan khot, sama juga macam yang kaedah yang asal tadi tu, yang atas ni 55 ni insan kan. Apabila hurufnya nun, ba, ta, sa ni berjumpa dengan huruf sin dan shin, dia perlu dinaikkan dia punya kepala, bentuk sambungan di awal tu. Sama juga macam yang ini pintu. Yang ini apabila dia bertemu dengan huruf-huruf yang mendatar ni, contohnya ya, 1, nun, 2, ta, 3. 1, 2, 3. Yang ini, yang tengah ni dia dinaikkan, yang kawasan sini. Tu yang dinaikkan kat sini. Kan, contoh kalau Ustaz tulis dalam tulisan khot nasah. Pa. Okey, kita turun, kita naik kat sini. Ya. Dia naik. Ini dia naikkan. Kemudian kita buat huruf waw. Okey, pa, ya, nun, ta. Sama. Nampak? Dia perlu juga dinaikkan di sini di tengah. Contoh perkataan lain, binti. Ba, nun, ta. Ba, nun, ta. Yang inilah, dia perlu ditinggikan sedikit. Yang ini pun sama. Nampak kat situ. Okey. Jadi kalau khot sulus pun sama juga dia punya kaedah. Ya. Jadi dia tak boleh tulis macam Jawi. Dia ada beza sikit kalau khot. Ya. Jadi kalau kita menyalin tu, kalau kamu buat sama kan, pa, ya, nun, ta dengan waw tu dia sama, maknanya kemungkinan akan ada pemotongan markah lah kat situ. Kan? Sebabnya dia dah tunjuk dah sebenarnya di sini. Tapi biasanya murid-murid dia akan tulis bentuknya sama. Dia akan mendata je sama semua. Jadi kat sini Ustaz ingatkan kepada semua murid-murid, berhati-hatilah kalau jumpa soalan yang ni. Mungkin contoh perkataan nenek kan, nun ya kof, ataupun titik taya kof. Cuba kamu tulis. Kamu tulis mana yang perlu dinaikkan, kamu semak dengan guru. Cuba. Okey. Yang kat sini kita bagi pintu. Pa, mendata. Bawahnya, kemudian kita pusingkan dia. Okey. Kemudian kita turun. Okay, naik kat sini. Pa, ya, nun ya. Ya. Yang ini dia dinaikkan. Macam tu. Kemudian ambil daripada sini. Okey, yang ini tebal. Bawah ni dia tebal. Turun, naik. Sikit je. Kemudian sambung lagi. Ya, ta dengan waw, berhenti. Okey. Kemudian pusingkan lagi. Pusing. Okey, kemudian buat bentuk huruf waw. Okey, pa, titik, 1, 2, 3, ya, nun, ta dengan waw. Okey, boleh? Pa, ya, nun, ta dengan waw. Apa yang soalan ni yang ingin Ustaz tekankan dalam teknik menjawab soalan di UPKK mata pelajaran seni khot yang ini. Yang ini perlu berhati-hatilah. Yang ini kena dinaikkan. Jangan tulis dia sama. Contoh Ustaz tulis kat sini. Pa.
Kalau huruf pa ni dah elok kamu buat. Yang ini pa, ya, nun. Ni tak naikkan. Kan? Dia tidak naikkan. Dia sama aja. Yang ini dia salah. Ni seolah-olah macam kita buat huruf sin. Kan? Nampak tak? Seolah-olah macam kita buat huruf sin. Sebab itu dia ada beza. Dia ada bezakan kat sini. Supaya dia dinaikkan sedikit. Supaya dia lebih berhati-hati apabila kita membaca tu. Sebab khat ni dia berkait dengan ayat Quran. Ya? Bukan sahaja Jawi tapi dia lebih kepada ayat Quran. Jadi sebab itulah kaedah-kaedah ini dibentuk supaya dia dapat membezakan dengan huruf sin dan tidak ada kesalahan daripada segi pembacaan dan juga penulisan. Ya? Jadi kita kena fahamlah, kamu kena faham cara untuk menulis. Ya? Mungkin kalau perkataan ini, perkataan titik tu, cuba kamu buat dan kamu tengok mana yang perlu kamu naikkan. Semak dengan guru kamu. Ya? Mungkin guru-guru kamu di sekolah akan betulkanlah tulisan kamu nanti, insya-Allah. Okey, jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sedikit sebanyak ustaz dah kongsikan kepada kamu semua teknik-teknik menjawab soalan mata pelajaran seni khat untuk UPKK tahun kertas soalan untuk tahun 2021. Jadi apa yang Ustaz harapkan perkongsian Ustaz pada hari ini, ya, pada video kali ini bermanfaat untuk kamu semua. Boleh kongsikan video pembelajaran ini kepada rakan-rakan di sekolah yang lain. Semoga apa yang Ustaz kongsikan ni dapat dikongsilah, ya, sama-sama. Ini semua percuma je. Tidak ada bayaran pun. Jadi kamu kongsikan kepada kawan-kawan semua, mudah-mudahan semua pun dapat manfaat, kan. Jadi kita nak berjaya ni, kita nak berjaya sama-sama. Nak masuk syurga pun sama-sama, kan. Jadi ilmu ni kita panjang-panjangkan dah, ya. Sama-sama kita kongsikan dengan kawan-kawan. Kepada guru-guru, khususnya guru-guru mata pelajaran seni khat tahun 5, tahun 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mengajar murid-murid mata pelajaran seni khat, saya mohon maaf banyak-banyak kalau tulisan saya ada yang tidak menepati kaedah dan ada mungkin kesilapan daripada segi penulisan dan sebagainya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Juga pada guru-guru seni khat yang menonton, saya mohon maaf banyak-banyak jika terdapat kekurangan lah daripada segi tulisan saya. Apa yang saya harapkan perkongsian ini bermanfaat untuk murid-murid, khususnya murid-murid tahun 5 lah, ya, yang akan menghadapi peperiksaan UPKK pada tahun ini. Ustaz doakan semoga semua murid-murid dapat menjawab dengan baik. Pada ibu bapa yang sudi kongsikan video ini untuk anak masing-masing, dan mungkin ada yang paksa anak menonton, kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sama-sama menonton dan memastikan anak masing-masing menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, dan insya-Allah siapa yang belum lagi subscribe, butang di bawah ini, ya, yang warna merah. Kalau yang dah kelabu tak apa, kalau yang warna merah tu tekanlah, ya. Insya-Allah mudah-mudahan kalau ada video lain diberi kesihatan, diberi masa, insya-Allah Ustaz akan buat video-video pembelajaran seni khat yang lain untuk dikongsikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk semua, ya, insya-Allah. Baik, sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada semua murid-murid yang menonton video Ustaz pada kali ini, guru-guru, juga kepada semua ibu bapa dan semua penonton channel Ustaz Syahir Amin. Jadi Ustaz sudahi pembelajaran kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi insya-Allah.